Salam 11 Ramadan hari ini. Selamat berpuasa semua ya. Right. Seperti yang kita maklumkan sebelum ni, hari ini adalah kelas berkaitan dengan copywriting. Okay, so selamat datang semua yang hadir hari ini. Dia, Waalaikumsalam. Dia, Gongju Inshira, Soyon, Cik Aswadi ya. So, kita ada lagi okay, sekarang kalau ikutkan jam dah pukul 10 pagi. So saya akan mulakan asas copywriting ya. Ini untuk mereka ataupun sahabat-sahabat yang baru berjinak-jinak dengan dunia marketing ya. So dunia marketing, so kita perlu tahu asas copywriting lah. Ianya penting sebab dianya perlu diasah, perlu dilatih dan buat selalu. Okay, so saya yakin dalam kumpulan kita yang hadir pada pagi ni ada yang dah cekap copywriting tapi tak salah untuk kita betul orang kata ulang kaji semula, review ya. Okay, so kita akan mulakan. Okay, Alhamdulillah So, insyaAllah kita mulakan tajuk kelas kita ni bagaimana nak meningkatkan jualan menggunakan copywriting ya. Okay, so apa tu copywriting? Copywriting ni kalau kita nak perhalusi dia adalah ayat jualan ataupun ayat promosi. Yang paling mudah lah copywriting dalam bahasa yang mudah ialah ayat jualan atau ayat promosi yang memujuk untuk mempengaruhi prospek atau bakal pembeli. Okay, bila kita dapat pengaruhi prospek, seterusnya mereka bertindak untuk membelilah. Okay, kenapa copywriting penting? Dia penting sebab dia boleh tarik minat pembaca. Copywriting ni fungsi dia untuk menarik minat pembaca, seterusnya menukar pembaca kepada pelanggan. Dan ini amat penting untuk meningkatkan conversion rate di Facebook, website, mini site. Conversion rate ni maksudnya dia nak tukarkan daripada yang membaca kepada membeli. Ini penting kalau saya bagi mereka-mereka yang buat iklan di Facebook, iklan di website atau mini site. Okey, ada orang kata susah nak buat copywriting. Okey, nak kata susah, kalau tak cuba memang kita anggap benda ni susah. So sekarang ni saya bagi simple je, kita dah boleh mulakan dah pun. Okey, kita tulis je. Type 3 ayat mengenai apa saja sekarang. Okay, dalam masa seminit. Kalau boleh, dia, Soyon, semua yang ada dalam kelas ni, you cuba type 3 ayat mengenai apa sahaja. Okay, jangan menung atau tanya kenapa, buat je. Type 3 ayat ringkas mengenai apa saja dan you buat sekarang. Okay, seminit je. Right. Saya tadi dah habis pun type 3 ayat selepas meminta anda type 3 ayat. Ayat saya sebenarnya kalau awak tengok ada dah dalam arahan tadi. Jangan menung atau tanya kenapa. Buat je. Type 3 ayat ringkas mengenai apa saja. So maksudnya tadi arahan saya kata type apa-apa ayat saja kan. 3 ayat ringkas kan, yang lintas kat kepala. So actually dalam arahan saya tu saya dah embeddedkan 3 ayat ringkas saya. So ini adalah permulaan untuk brainstorming atau untuk menggerakkan minda untuk kita menulis copywriting sebenarnya. Okay, right. Sekarang tanpalah kita membuang masa lagi kan. Sekarang ni cuba tulis. You all mesti dah ada produk. Produk masing-masing lah kan. So sekarang ni bila kita menjual, so kita seharusnya tahu
all about our product. Semua berkaitan dengan produk kita tu. So sekarang ni cuba tulis 3 ayat mengenai produk anda. Ambil satu saja produk. Kalau anda ada 10 kan, ada 10 produk, ambil satu je yang ada kat depan mata. Buat 3 ayat mengenai manfaat atau kebaikan produk anda kepada audiens atau pelanggan. Okey. Buat sekarang. Okey, yang ni kira saya bagi chance sebab ini untuk produk anda. So saya bagi masa 3 minit. 3 ayat mengenai manfaat atau kebaikan produk anda. Tengok boleh buat tak? Tak kisahlah produk tu servis ke, produk tu yang fizikal ke, tak kisah. Okay. Okay. Okay, dia dah dapat satu. Produk tanpa bahan pengawet. Okay. Okay, lagi 2 berkaitan dengan produk yang sama. Okey, boleh saya tahu tak apa ni dia jual produk apa? Oh, karipap. Okey, kulit karipap pusar yang rangup. Ni karipap frozen ke dia? Okey, baik-baik. Right. So, ayat yang kedua. Okey. Selamat datang Izzatul Najwa. Alright. So, ayat yang ketiga. Okey. Buah tangan untuk keluarga dan kawan-kawan. Yes. Okey. So maksudnya yang pertama tadi dia bagi tahu dia tulis produk tanpa bahan pengawet. Okey, kalau ianya kalau dalam konteks copywriting, elok kita kata kita produk tu kita tulis contohnya kita tulis karipap pusa frozen yang sedap tanpa bahan pengawet atau bebas pengawet. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, okay, good, kulit karipap pusar yang rangup. Okay. Yang ketiga, sesuai sebagai buah tangan untuk keluarga dan kawan-kawan. Ataupun you boleh kata juga yang frozen karipap ni, dia punya isi inti dia tu penuh tak? Kan setengah orang ada panggil karipap angin kan? Dia just isi dia sikit ciput dia. Dia punya apa tu kulit je. Ni dia punya isi sikit. Okey, macam dia punya inti penuh tak? Kalau penuh, so you highlight yang tu. Sebab kebanyakan orang yang beli karipap ni, dia akan frust bila balik dia goreng. Karipap ni inti dia separuh daripada kulit karipap tu. Kan? So you boleh adjust kat situ lah untuk menarik audience. So, karipap frozen bebas pengawet. Okay. Kulit karipap pusar yang rangup. Inti yang lazat serta penuh. Yang pasti bukan karipap angin. Macam tu contoh saya bagi Okay. Right. Okay, bagus. Alhamdulillah, thank you dia.
Okey, seterusnya macam contoh kalau macam Kak Cak punya atau saya punya, coach punya, kami jual daging masak hitam ah. So ini adalah copywriting tiga tiga ayat penuh. Daging masak hitam Pak Cak sedia dimakan ataupun ready to eat. Daging masak hitam Pak Cak boleh dibawa ke mana-mana dan boleh tahan setahun tanpa dibuka ataupun dipanggil tanpa dibuka, kaedah retort. Okay, ini adalah copywriting untuk daging masak hitam Pak Cak lah. Okay, ini memang kira coach punya produk. Okay, contoh dia macam ni. So, kat sini 3 kebaikan mengenai produk tu saya dah jual lah. Jadi maksudnya macam ni, saya dah biasa dah, saya dah faham apa tu selok belok daging masak hitam ni, dah tahu dah macam mana dia punya rentak dia. Jadi tanpa fikir panjang je saya dah boleh type dah, sebab saya kenal produk saya. Sama juga macam anda semualah, dia apa Soyon, Najwa so you boleh bila you dah kenal produk you inside out, you dah boleh sebenarnya come out dengan copywriting ni mudah je. Okey, so sekarang ni bermula kesukaran untuk menulis ayat iklan atau membuat copywriting yang menyengat. Tadi tu kita cuma minta 3 ayat sahaja kan. Okey, bila kita nak buat copywriting, sebenarnya dia memerlukan latihan. Okey, dia bukan terus pandai menulis, tak. Dia tak semua orang berbakat menulis. Jadi dia kena latih. Okay. Penulisan ni perlu dilatih. So untuk membuat copywriting yang menyengat, berbisa dan kita bermain dengan emosi audience ni kan, memang agak sukar. Okay. So dalam maksud lainnya, kita memang kena belajar copywriting ni dengan betul lah. Kena berlatih menulis setiap hari, dan bila dah tulis tu dia terus post ke social media. Dia jangan nanti dululah, belum perfect lagi. So sebab bila kita menulis copywriting ni, kita tak perlu nak tunggu perfect baru nak post. Sebab bila buat macam tu, memang sampai bila-bila you tak post. Okay, so you start off, terus je post kat social media yang you ada. Okay, so hari ni kita akan belajar tentang bagaimana kita nak tulis lah copywriting ni dengan betul. Dan dengan latihan setiap hari ni, you all akan jadi lebih cekap menulis. Okay, so dia ada jenis-jenis copywriting. Okay. So setakat yang hari ni kita ada 3 jenis. Satu dipanggil sebagai hard sell, satu soft sell, dan satu lagi teaser. Okay, so far kalau macam hard sell, soft sell dengan teaser ni, anda semua pernah dengar tak? Dah ada pengalaman pernah dengar term hard sell, soft sell dengan teaser? Okay, so tak pernah so maksudnya hard sell, soft sell dengan teaser ni ialah terminologi dia, dan dia punya cara penulisan dia tu cara penulisan tu pun agak berbeza setiap satu. Okay, so hari ni inilah antara asas yang saya akan kongsikan. Okay, so hard sell. Okay, apa itu hard sell dalam copywriting produk? Ialah ayat menjual secara terus kepada prospek, dengan terus letak produk tu apa dan harga dia berapa. So contoh macam dekat gambar ni lah. Okay, kalau kat gambar ni kita ada premium fresh salmon steak kan. Okay, ini ialah gambar yang menunjukkan iklan hard sell. Dia tulis situ 500 gram per pack, ada 3-4 slices, pre-order, berminat boleh roger saya, nombor telefon dia siap bagi, dan harganya memang dia letak terus, dia tak ada hanky-panky so harganya RM28. Ini adalah contoh hard sell. Dan hard sell ni, cara penulisan dia ada formula.
Formula dia panggil sebagai AIDA. Okay, model ataupun dalam bahasa dia panggil the AIDA model lah. A tu attention. Ini untuk view, untuk orang lihat promo kita dekat social media, Google dan sebagainya. I tu interest, untuk menarik orang untuk kunjungi kita punya website dan terus PM kita ke, hubungi kita ke. Itulah untuk visitor tu tadi, tertarik. D tu desire. Desire ni lah orang tu bila dia dah call kita atau PM kita kan, bermaksud dia dah bertanya lebih jauh, dia dah mula nak berinteraksi dan berminat, memang sangat-sangat teruja. So dia berikan kontak dia orang lah. Okey, dan akhir sekali action. Bila dia bertanya tu maksudnya dia dah ada minat dekat situ. Akhir sekali action. Action ialah macam mana akhirnya kita close deal dengan customer ni. Dia membeli dengan kita. Okey, ini adalah teknik dia. So hard sell, teknik dia AIDA model. So ni contoh copywriting hard sell. Contoh copywriting hard sell. Kenapa dekat sini contoh yang saya bagi, saya gunakan produk ABC Salted Egg Paste. Okay. Permintaan yang sangat tinggi sehingga lebih 100,000 box telah terjual. Okay, ini tajuk tadi, headline tadi awak tengok headline tadi, kenapa anda patut mencuba produk ABC Salted Egg Paste. Lepas tu ayat yang kedua, permintaan yang sangat tinggi sehingga lebih 100,000 kotak telah terjual. Okey, yang itu adalah attention, A yang saya sebut tadi, attention, tarik perhatian. Okey, salted egg paste, apa ni? Kalau macam saya pun, saya teruja juga, apa ni salted egg ni? Telur masin kan? Apa sedapnya telur masin ni? Kita nak tahu. Lepas tu paste ni juga bukan sahaja guna dalam masakan, malah dijadikan kudapan dan topping kek juga sesuai mengikut kreativiti anda. Ini ayat yang kedua ni dipanggil sebagai interest. Okay, minat. So tadi kan saya bertanya, salted egg paste telur masin buat apa? Kan? So dia dah jawab soalan saya. Okay, sesuai untuk dijadikan kudapan, digunakan dalam masakan dan sebagainya. Lepas tu turun ke perkataan ataupun ayat yang seterusnya. Rugi kalau tak grab sebab paste ni, okay, dia bagi dia punya USP ataupun unique selling point dia. Unique selling point produk tu, confirm rasa ori telur masin, sedap dan mudah nak guna, tahan sehingga 18 bulan, tak perlu simpan dalam fridge, boleh bawa travel, 100% halal JAKIM, hanya RM15 sekotak. Okey, dekat sini, ayat-ayat ni dijatuh dalam kategori desire, keinginan. Kan, keinginan. Kita rasa, kenapa aku perlu beli? Dah tahu dah boleh letak dalam masakan, tapi kenapa perlu beli yang jenama ni, contohnya. So sedap dan mudah nak guna, tak payah simpan dalam peti sejuk, kira dia handy lah. Okay. Dan akhir sekali tu, tengok yang akhir sekali tu, dapatkan sekarang. Okay, dia bagi dia punya link WhatsApp dekat sini dengan nombor phone, salted egg paste. Alright. Dan kadang-kadang ditambah dapatkan sekarang dengan diskaun berapa sen lah. Okay, itu. Right. So ini dia panggil sebagai action. Yang A last tadi, tindakan. Right. Ini contoh copywriting hard sell. Kita kena berlatih tulis macam ni. So siapa yang nak aktif dalam online selling, kita tak jumpa dengan customer kan face to face. Jadi kita memang kena mahir bab copywriting hard sell. Bentuk dia macam ni. Ini dia punya dipanggil sebagai format dia. Format asas. Ini dalam bentuk penulisan panjang lah. Okey, yang kedua ni lah contoh hard sell juga, copywriting hard sell, tapi dalam berbentuk gambar.
dan penulisan dia agak pendek daripada yang pertama tadi. Kan? Yang pertama tadi kan nampak dia tersusun tapi dia tak ada gambar tau. Just ayat sahaja. Yang ni, dia combinekan ayat dan gambar. Okay? So, kat situ attention dan interest AI dia ialah gambar sebab dia salah satu cara yang paling terbaik untuk tarik audience online. Dan gambar produk makanan yang dihidang boleh mendatangkan minat pelanggan sebab macam kita tadi kan, kalau kita seorang yang visual kan, kita nak tengok tau, macam kalau baca je tak best, nak tengok macam mana cara dia gunakan salted egg paste ni, macam tu, right? So jadi kalau tengok kat situ desire yang kedua, gambar tu, dalam gambar tu juga ditunjukkan bagaimana dihidangkan kan. Jadi kita dah boleh dapat gambaran awal lah. Oh, macam ni cara masak dia kan. Alright. Dan yang akhir sekali, action beri CTA untuk pelanggan terus beli, teknik letak harga dan terus bawa ke link jualan. Jadi yang ini diletak sikit dekat penulisan dekat atas sana. Dekat atas gambar tu atau bawah gambar, dia buat caption. Tak panjang-panjang macam yang pertama tadi sebab dia dah ada gambar. Jadi dia cuma tulis, dah tak payah pi makan kat restoran mahal-mahal, buat sendiri pun boleh. Tapi wajib guna Nurel salted egg paste, barulah jadi macam dalam gambar tu. Sekarang HQ ada buat promo 4 kotak RM55 sahaja. Jom dapatkan sekarang. Itu CTA atau call to action. Okay? Right, nampak tak sekarang? Macam mana kita nak tulis hard sell, ada dua cara. Satu dengan gambar, satu dengan penulisan. Boleh dapat tak? Jelas tak hard sell ni? Dapat idea? Okay. So, ini cara kita kita nak marketkan kita punya frozen food pun kita boleh buat kaedah ni. Kita boleh ambil gambar, hidangkan. Okay. Selamat datang. Ada seorang datang. Aziz selamat datang Puan Aziz. Hazi, okay. Right, kita tengah berbincang pasal hard sell macam mana nak tulis hard sell. Okay. Alright. So setakat ni jelas, alhamdulillah semua dapat. Jadi kira ada soalan tak setakat ni tentang hard sell? Oh, okay. Waalaikumsalam. Aziz, Teha dan Hafsah sekali satu rumah. Okey, alhamdulillah. Boleh. Masuk. Okey, selamat datang. Okey. Minggu lepas rindu tak jumpa Aziz, Teha dengan Puan Hafsah minggu lepas tak apa, video link saya dah bagi dah. Okey. Alright. So hard sell tu macam saya jelaskan tadi So saya harap you all dapat ilmu ni, dan sekejap lagi kita akan buat dia punya latihan. Jangan risau. Okay, so ni tadi bagi yang baru sampai Puan Aziz, inilah tadi kita belajar tentang hard sell di AIDA model. Okay. Dan contoh dia, copywriting bertulis secara format macam ni, dan juga jenis bergambar macam ni. Okay. Untuk seterusnya, saya akan terangkan tentang soft sell. Okay. Apa itu soft sell? Soft sell ni, dia teknik berkongsi ilmu dahulu sebelum menjual. Dia tak ada terus like direct selling lah. Dia bercerita dalam konsep storytelling. Contoh soft sell ni biasanya dalam bentuk berkongsi tips. Tips masak, tips basuh bahan mentah, resepi, kita berkongsi resepi, atau kita berkongsi artikel ilmiah. Okay?
berkaitan dengan produk tu, okay, atau servis yang ditawarkan. Ya, ini soft sell. Contoh gambar yang saya pilih dekat sini, ini dalam bentuk gambaran soft sell yang mana KFC ya. Okay, KFC dia tak terus jual dia, kalau tengok iklan dia, dia buat macam ni. Ni soft sell. Soft sell ni dia tunjuk. Okay, dia tunjuk apa tu lapisan zinger burger dia kalau tak silap ni. Zinger burger dia. Okey, atas tu dia punya ayam goreng dia tu, bawah letak mayonis, lepas tu dia letak lagi chicken strips, and then dia letak pula apa tu? Apa gambar ni? Cheese kan? Thousand Island. Lepas tu dia kapit pula dengan zinger fillet ataupun kepingan ayam tadi. So ini adalah cara soft sell yang KFC buat untuk lure ataupun tarik pelanggan untuk bertanya lebih lagi, ini produk apa KFC keluarkan. So dia tak terus direct ya. Okay, teknik soft sell dia ada sedikit lain daripada yang hard sell. Tadi kalau hard sell dia guna AIDA model kan. Kalau teknik soft sell ni dia menjual dalam diam, tadi panggil stealth selling. Lepas tu bercerita sambil menjual. Kemudian berkongsi, kemudian menjual. So soft sell biasanya sesuai bagi meningkatkan kepercayaan pelanggan yang baru, kerana ia menunjukkan kepakaran seller tadi dan mengajak juga prospek tentang produk atau perkhidmatan. So biasanya teknik soft sell ni banyak digunakan oleh seller-seller di platform Facebook kan. Facebook kan dia boleh tulis panjang-panjang kan. So dia guna kat Facebook tu memang platform yang paling sesuai lah untuk tulis post macam ni. Dia bagi heading dia, tajuk dia, headline dia tu. Lepas tu dia bagi pengenalan cerita, and then dia ceritakan. Akhir sekali dia bagi call to action ataupun untuk bertindak, tapi bukan untuk terus membeli. Nanti kita tengok contoh dia. Okay. Ini contoh ayat soft sell. Okay, ini kalau soft sell ni, okay, dia gabungkan gambar, okay, dan penulisan soft sell. Tengok cara penceritaan dia ya. Piknik gaya hipster, selalu pergi piknik kita bawa air dalam bekas besar, lepas tu berat nak angkut. Buat apa nak penat-penat bawa pouch? Buat apa nak penat-penat bawa pouch susu Nilofa je ketika anda sedang menikmati piknik bersama orang yang tersayang, tu dah cukup. Waktu keriangan anda bersama susu Nilofa akan lebih bermakna. Dapatkan susu Nilofa anda dengan segera. Lepas tu komen nak dan Nilofam akan menghubungi anda. Okay, so you nampak tak gambar dia layout gambar. Lepas tu dia ada penceritaan dekat atas tu, dan dia punya call to action dia tak adalah letak harga, dia kata komen nak. Okay, dan biasanya bila you komen nak, nanti adalah team dia yang akan PM you lah. Okay. Ni pula contoh ayat soft sell yang kedua. Kan tadi saya kata dia ada yang bercerita, ada yang kongsi resepi. Dan saya suka ambil contoh ayat soft sell daripada dapur Makcik Malas. She is creative. Ni lah dia panggil sebagai creativity. Ya, dalam penulisan copywriting, jadilah sekreatif mungkin. Dengan satu syarat, jangan banyak guna perkataan ringkas lah, macam kita SMS tu kan, ataupun macam kita WhatsApp ke, perkataan pendek-pendek yang orang tak faham. Try to avoid that lah. Sebab nanti orang tak faham, orang malas nak baca. Okay. So kalau dekat dalam Facebook, biasanya orang umur yang bukan youngster sangat, dia orang tak suka short form writing. Jadi kalau boleh sehabis baik, tulislah penuh. Okay, so sini contoh ayat soft sell Makcik Malas. Kalau you all nampak, nasi goreng cincai. Tengok, dia bagi pun nasi goreng cincai Makcik Malas, penyediaan 10 minit. Okay, dia sebenarnya nak promote produk dia tau. Produk paste sambal hijau cili api ni, tapi dia masukkan dalam soft sell ni dengan bagi resepi.
Dan resepi tu dia buat lah, tak adalah saja dia cerita. So nasi, nama pun nasi goreng bukan pisang goreng. Okey, 2 biji telur, ikan bilis sayur, sambal hijau, cili api, makcik malas. Tengok dia dah letak kat situ. Ni dipanggil sebagai NLP. Neuro Linguistic Programming. Dia dah tanam lah dekat kita punya minda. Dia gunakan sambal hijau, cili api, makcik malas. Okey. Lepas tu cara masak. Okey, dia tulis lah masukkan minyak, janganlah banyak, nanti jantung kau tersumbat. Okey, masukkan ikan bilis tumbuk dan agak garing, masukkan sambal cili hijau makcik malas, 2-3 sudu. Sukur kek kau lah. Kalau tengok bahasa ni, ini orang Negeri Sembilan ni. Okey. Yang ketiga, kacau kejap je sebab sambal tu dah masak, pecahkan telur, kacau-kacau. Okey, masukkan nasi yang kau dah lerai-leraikan, jangan tak semengah sangat. Okey, ni bahasa dia lah. Yang kelima, sekarang gaulkan nasi tu sampai meresik. Perkataan mak aku ni, sampai rata maksudnya, dan masak. Maksudnya sampai kau nampak nasi tu melompat-lompat keriangan. Okey, hidangkan dalam mangkuk cantik sikit. Dia kata kat sini, panggil laki kau makan. Okey, kalau single ambil pinggan sendiri. Kalau nak dia sayang lagi, tengok dia masukkan lagi dia punya produk kat situ. Sambal garing bilis kacang dan sambal garing udang geragau. Okay. So, dia pun bagi gambar. Jadi, kita tengok kat gambar ni, dia taburkan sambal garing bilis kat atas tu. Okay. So, maksudnya, secara tak langsung, dalam soft cell ni, dia dah masukkan 3 produk dia. Kan? Nampak Okay. So, yang ketiga ialah berbentuk teaser. Teaser ni, dia ibarat macam kita nak memperkenalkan produk kita pada hari pertama lah. So, kita nak bagi permulaan, kita nak usik-usik sikit kita punya bakal customer ni. Okay. So, teknik iklan ni berbentuk preview lah. Teaser ni berbentuk preview tentang apa yang pengguna bakal dapat. Sesuai digunakan untuk servis baru, koleksi baru atau produk baru. So, kalau tengok kat gambar ni, ni iklan Zinger Burger tau. Tapi yang baru punya dia panggil sebagai Double Down. Dan dekat sini dia tunjuk, dia bagi tahu tarikh. Ni teaser. So, maksudnya pada tarikh 27 hari bulan 8, produk ni akan di-launchkan. So, teaser lah tu. Akan di-launchkan dan kita dah boleh dapat lah kat KFC. Okay. Alright, teaser. Okay, so far okay tak? Dah faham dah? Soft cell, hard cell dengan teaser. Boleh dapat konsep tu dia punya penjelasan. Jelas Okay, selamat datang Hani. Okay. Boleh dapat So, maksudnya you dah tahu dah, hari ni you dah tahu hard cell, you dah tahu soft cell. Okay, and then you dah tahu juga berkaitan teaser. Okay, sekarang ni, dah tahu tu bagus. Jadi sekarang ni saya akan pergi masuk ke bahagian deria pula. Macam mana kita nak masukkan supaya, masukkan emosi supaya pelanggan kita tertarik Okay, so seterusnya, bagaimana kita nak menambah baik copywriting kita? So, since kita tak jumpa pelanggan, kita buat ni semua online saja. So, kita kena gunakan 5 deria wajib yang patut ada dalam copywriting makanan. Sebab kita jual makanan, minuman kan. So, kita kena gunakan 5 deria wajib yang ada dalam copywriting makanan untuk tarik pelanggan beli produk makanan kita lah. So,
indera kita ni. Okay, kita gunakan mata, okay, deria sentuh, okay, deria bau, deria rasa dan juga dengar. Jadi, kalau kita dapat gabungkan kelima-lima emosi dalam bentuk copywriting, kan? InsyaAllah dia gempak lah. Kalau dapat gabung kelima-lima. Tapi, kalau kita masih berlatih, baru berlatih, dapat gabungkan dua elemen ni pun dah cantik. Okey, yang pertama ialah deria penglihatan. Deria penglihatan ni, ini antara contoh copywriting yang menggunakan deria penglihatan. Saya bagi contoh kat sini. Tengok buih dalam gelas tu meleleh. Buat air liur pun meleleh sama. Contoh ini kalau kita tengok orang buat teh tarik, teh tarik special ke, ataupun teh tarik hijau ke. So, dia berbuih kan. So, tengok buih dalam gelas tu meleleh, buat air liur pun meleleh sama. Okay. Apa tu? Deria penglihatan. Okay. Dan yang kedua, warna hijau kat green tea dia memang lain macam. Tengok pun, okay, dah terbayang lah dan teh kat Cameron Highlands. Okay, ni lagi sekali kita gunakan deria penglihatan. Okay, tengok warna. Dan akhir sekali contohnya, tengok sekali pun dah tahu ayam goreng tu memang sempurna, tak berminyak dan sangat menyelerakan. Okey. So ni deria penglihatan Sampel contoh penulisan. Deria sentuhan, kita pegang kan, rasa. Okey. Bila nak makan, mestilah kita nak sentuh dulu makanan tu. Jadi kita dah boleh buat pembaca bayangkan bagaimana kita punya struktur makanan tu. Contoh kat sini, ayamnya memang dimasak panas-panas, rasap kat tangan. Okay. Bila dipegang, sejuk gila. Ni mungkin air. Okay, sejuk gila. Alright. So, nampak tak? Ni deria sentuhan dalam penulisan. Yang ketiga, deria bau. Kalau menu kat kedai anda menghasilkan bau yang super sedap luar biasa, kan? Kalau kita lalu kat kedai dia orang tumis-tumis kita bau kan? Jangan lupa untuk tuliskannya dalam copywriting. So macam mana cara tulis atau contoh dia? Okay, kita boleh tulis macam ni. Dia punya bau kopi pun kita tahu dah. Kopi dia ni kau-kau padu teruk. Maksudnya kan bila orang buat kopi kan dia ada aroma kan? So kita tulis bau dia. Yang kedua, dia punya bau char kway teow dia lain macam. Buatkan perut rasa bergelora. Okay. Kalau orang tumis cili pula, cili dia buat orang suka makan pedas macam saya, jadi tak senang duduk. Bau cili. Right. Ini deria bau. Seterusnya, deria rasa. Bila dah tengok dan ambil bau, okay, mulalah makanan tu masuk ke dalam anak tekak kita kan. Pada waktu tu kita perlu tulis dan bayangkan perasaan mereka ketika mula mengunyah makanan tu. Tulis sampai pembaca telan air liur. Okay, contoh. Rasa manis masam masin sebati dalam mulut. Lama dah tak rasa makanan yang sesedap ni. Serius. So macam ni, maksudnya kita olah ayat tu supaya kita dapat tackle deria rasa pembaca. Bila air masuk dalam tekak, okay, Masya Allah sedapnya. Ais blended dia lembut, langsung tak kasar, macam makan salji. Okay. Mula-mula rasa manis, tapi dekat hujung lidah tu kita terasa pahit. Memang lain macam betul rasa kopinya. Kalau korang penggemar kopi ala Starbucks, memang inilah klonnya. Okay, siapa yang buat air kopi ala-ala Starbucks. So, ini cara penulisan deria rasa. Nak bagi orang tertarik. Deria dengar. Okay, deria dengar ni. Deria dengar ni pula, kalau kita buat iklan jenis video memang mantap lah sebab bunyi kan.
Tapi kalau nak tulis dalam copywriting, bukan tak boleh, boleh. Kita kena kreatif lah. Contoh, dengar bunyi krup krap, gigitan ayam goreng dari meja sebelah, buat hati jadi makin tak sabar. Bunyi pun dah rangup betul. Kalau makan atau rasa, apatah lagi. So, orang sebelah dah sedut air hingga ke sedutan terakhir. Okay. Slup tertelan air liur pula. Okay, contoh bila dengar kan. So, ini deria dengar. Boleh dapat So, jika kita boleh gunakan atau masukkan kelima-lima panca indera ni dalam copywriting kita, memang cantik lah. Tapi, macam saya cakap tadi, tak boleh guna semua, jangan tinggal semua. Guna 2-3 pun okey. Yang penting, kita berlatih sampai jadi. Sampai cekap. Okey, kita dah sampai ke latihan 1. Okey. Bina satu ayat copywriting bagi setiap panca indera secara berasingan berdasarkan produk makanan minuman yang anda jual. Okey, so you boleh hantar dekat chat lah. Satu copywriting bagi setiap panca indera. Okey, cuba. Okey. Secara berasingan, maksudnya ayat copywriting untuk katalah tadi produk karipap kan. Contoh produk karipap tadi. Okey, copywriting nak gunakan deria bau ataupun deria rasa tadi. So you buat satu ayat yang berkaitan dengan karipap yang ada deria bau. Contoh. Okey, satu ayat. So kalau ada 5 panca indera, sepatutnya you all dah boleh come out dengan 5 ayat setiap satu, bagi satu produk. Okey. So untuk ni saya bagi masa dalam 5 minit. Mana yang berkaitan dengan produk you yang ada 5 deria ni, gunakan. Kalau dapat buat 5 ni, baguslah. Tapi kalau produk you tak ada 5, ada 3, tak apa, boleh juga. Okey. Right, saya bagi masa 5 minit untuk anda karangkan. Okey. Alright, dia dah hantar. Okey. Dengar bunyi krup krap, gigitan karipap. Sekejap. Dengar bunyi krup krap, gigitan karipap pusar. Bila makan, buat hati nak rasa je, mesti rangup. Kalau rasa, apatah lagi. Okey, dia. Alright. So, sebab tadi kan you kata karipap tu, pusar tu dia punya ni rangup. Kan? Okey. So, cantik. Okey, good try. Bagus. Okey, ini yang pertama. Maksudnya kita menggunakan penderia bunyi. Kan? Jadi bila dengar tu, dari pendengaran kita dengar, jadi sedap. Maksudnya kita dah boleh tarik dah pelanggan tadi tu. Maksudnya kita dah boleh mengusik dia punya sensory gating. Dia panggil sebagai sensory gating yang maksudnya dia kena, dia match. Jadi okey, rangup karipap ni okey. So cantik. Okay, thank you dia. Alright, Najwa. Dengar bunyi gigitan ayam goreng dari meja sebelah. Gigitan ayam goreng jadi makin tak sabar. Bunyi pun dah rangup. Kalau rasa, apatah lagi. Okay, for a start, bolehlah kita panggil ni sebagai copy pasting. Ni bukan copywriting lagi dah. Dia bagi copy pasting dulu. Tak apa. Daripada situ kita ubah-ubah lah. Kita ubah-ubah, make it our own. Mula-mula, kita copy sebiji, kita tukarkan dengan kita punya produk tu kan. Okay, lama-lama kita dah boleh come up dengan kita punya own version. Ini dipanggil sebagai latih to be. Alright? Okay, Ari ada Okay, alhamdulillah. Hani, okay. Masya Allah, sedapnya bau karipap ni. Pegang pun dah tahu kulit karipap ni rangup. Tu pegang, rasa Baru sekali gigit dah terasa ketulan daging dan kentangnya. Rempah apa yang
rasanya? Cekap. Okay, Cik Hani. Tahniah. Okay, good. So, you letakkan the element, dia bau. Okay. Dia rasa. Okay. Cantik. Bagus. Yang lain macam ni lah kita panggil sebagai orang kata olahan kreatif ya. Kita be creative with the deria yang tu, dari bau, dengar, rasa semua tu. Yang 5 tu kan. Okay, alhamdulillah setakat ni ada bau, rasa. Okay. Sentuh. Okay, 3. Alhamdulillah. So alhamdulillah, tahniah pada yang telah mencuba. So itu salah satu cara. Ada pertama bagi mereka yang belum ada pengalaman, okey, kita biasanya sebelum kita buat copywriting, kita panggil sebagai copy pasting. Copy pasting ni term daripada saya lah. Maksudnya kita tengok orang yang pernah tulis sebelum ni dan kita tukar, kita adaptasikan menggunakan produk kita. Okey? Okay. Right. Untuk penulisan copywriting ni dia ada 8 jenis. Sebenarnya ada 8 jenis copywriting yang memukau. Dia ada banyak sebenarnya tapi saya ambil 8 jenis ya. Copywriting yang memukau, yang selalunya membuatkan orang tertarik untuk baca kan, untuk singgah. Pertama sekali ialah review produk atau servis. Ini dipanggil sebagai, kalau dalam makanan dipanggil sebagai teknik pindah rasa. Kita review produk makanan kan, kita review produk tu, seharusnya kita makan dulu, jadi kita review dan kita bagi tahu pada customer ataupun orang-orang lain, audience. Ini dipanggil sebagai teknik pindah rasa. Okay, copywriting yang kedua ialah testimoni. Okay, jenis copywriting yang memukau ni ialah berkenaan testimoni. Teknik terbaik untuk tukar prospek jadi pembeli kerana apa? Kerana ada jaminan kualiti testimoni. Contoh macam curry puff tadi lah contohnya. Okey, testimoni dia dah makan dah. Isi curry puff tu, dia punya kulit dia rangup, isi curry puff tu penuh dan daging dia tu terasa. Okey, itu testimoni. Jadi bila orang dapat testimoni daripada pelanggan yang membeli, dia akan ada ripple effect. Orang lain pun akan teruja untuk membeli. So yang ketiga, highlight masalah. Highlight masalah adalah menjadi, ini bagi orang yang menjual produk kesihatan contohnya, adalah menjadi satu masalah jika tak buang air besar 2 kali sehari. Okey, dia highlightkan masalah pengguna. Okey, right. Yang keempat, fear factor. Okey, copywriting jenis fear factor. Okey, teknik menggusarkan pelanggan jika tak selesaikan masalah dengan segera. Contoh, jika tak rawat sembelit dengan segera akan dapat buasing. So you letakkan fear factor dekat situ dalam penulisan copywriting. Ini untuk produk kesihatan. Okay. Yang kelima, penulisan copywriting berbentuk manfaat atau kelebihan produk. Okay, contoh produk ni mampu hilangkan ngantuk dalam masa beberapa minit. Okay, berbentuk manfaat. Right. Yang keenam, berbentuk emosi ataupun psikologi. Penulisan copywriting yang memukau yang keenam ni ini memang perlukan latihan yang betul lah, sebab ini dia macam ni, dia mengetuk emosi yang sangat tinggi, sedih, gembira, sentak, takut. So biasanya dalam penjualan makanan kurang sikit yang guna yang ni lah. Okay, 7, storytelling. Okay, storytelling daripada copywriting ni cerita inspirasi, cerita jatuh bangun seseorang. Okay, storytelling yang ini, copywriting yang memukau ni, anda boleh selitkan dalam you all punya copywriting untuk bagi tahu pada pelanggan sebelum ni bagaimana you bermula. Okay, menjual menjadi seller frozen sebenarnya. Okay, sebelum ni you buat apa, kemudian macam mana, sekarang kat tahap mana. Itu cerita inspirasi.
dan selitkan, sama-sama tu kita selitkan apa produk yang kita jual tu lah. Ni biasanya dia panggil sebagai storytelling dan biasanya kita dah mencapai tahap yang tertentu. Okay, maksudnya dalam kita punya perniagaan lah, kita punya online selling tu And then jenis copywriting yang muka satu lagi ialah biasanya yang call to action Okay, dapatkan sekarang. Dia punya headline tu dapatkan sekarang, bertindak sekarang Okay, and then seterusnya urgency. Yang ada urgency penulisan yang ada urgency. Sikap manusia ni dia suka bertangguh kan. Jadi kalau kita buat sesuatu yang menyebabkan mereka bertindak pantas, okay, contoh tawaran dibuka untuk 30 orang yang terawal saja. Kalau you all ada selalu tengok wow shop kan wow shop dia apa tu, dia jual produk dia dia cakap tak berhenti. Lepas tu dia kata dia bagi masa. Okay, kita ada masa dalam ni saja untuk you all beli dan bla 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 bla. Jadi waktu tu bila orang tengok produk tu dengan teknik video dia, dengan penyampaian dia dan sebagainya, orang yang memang memerlukan waktu tu dia akan terus belilah. Okay, dan orang yang tak perlukan pun, tapi sebab dia dah shopaholic, dia akan beli juga walaupun tak perlu. Okay, itu dia punya kekuatan copywriting dalam bentuk yang workshop buat tu lah. So sama juga dalam bentuk penulisan penulisan copywriting, kita perlu letak urgency. Okay, seterusnya saya sentuh tentang USP. Tadi saya ada cakap awal-awal tadi tentang unique selling proposition. Apa itu unique selling proposition? Maksudnya bila ramai orang jual benda yang sama dengan kita, so kita kena cari apa kita punya kelainan dalam produk tu. Okay, yang menyebabkan pelanggan tertarik untuk membelilah daripada kita. Contoh kalau macam kita jual nasi lemak. Okay, nasi lemak, ramai orang jual nasi lemak. Tapi apa specialnya, apa bezanya nasi lemak kita dengan nasi lemak orang lain? Jadi kita kena ada satu yang outstanding. Dia bagi sebagai unique selling proposition. Contoh kat sini saya bagi nasi lemak otai sambal yang dimasak selama 8 jam. Itu dia punya USP. Nasi lemak ni dia punya kekuatan dekat sambal. Kalau sambal tu sedaplah nasi lemak tu. Dan juga nasi lemak tu kenalah santan dia tu, proportion dia sedap lah kan, berlemak. Okay. Dan tu kalau siapa yang jual tudung, okay, mudah digayakan tanpa perlu gosok dan tanpa perlu lilin. Tadi contoh yang saya ambil daripada Dia tadi yang pasal frozen food kan. Apa beza frozen food you dengan orang lain? Tengok dari segi saiz. You boleh highlightkan daripada segi saiz kari pap. Pusar tu besar, isi penuh kan. Dan tahan lama, disimpan frozen. Macam tu lah contoh-contoh dia. Okay, unique selling proposition. Macam Puan Aziz jual kuih bakar. Okay, you boleh highlightkan apa beza kuih bakar you dengan orang lain. Okay, mungkin dari segi lemak dia, lembut dia kan, dengan macam-macam lah. Jadi you highlightkan kelainan kuih-kuih kita daripada seller yang lain. Okay, satu latihan lagi. Okay, ni dah pukul 11.03 Satu latihan lagi ni, tuliskan USP, Unique Selling Proposition produk anda, dan hantar ke grup WhatsApp. Bukan grup WhatsApp, sorry, ke grup tadilah kita punya chat tadi tu. Saya bagi masa 5 minit. Okay, okay, Puan Hani jam. Kulit kari pak pusar tidak serap minyak. Okay, good. So USP you, dia kulit kari pak pusar tidak serap minyak. Good. Jual badam coklat. Wah, sedap tu. Hani jual badam coklat Badam penuh, tak kedekut langsung. Coklat rasa premium. Okay, cantik. Okay, Hani, thank you. Jam-jam pun dapat tulis you punya USP. Maksud penuh dengan badam you punya coklat. Right, good. Dan dia
kulit kari pak tu, yes. Cuma ni lah tengah tunggu Puan Aziz, Puan Hafsah and Tiha tak apa. Kalau jam nanti tulis boleh reply dekat WhatsApp group ya. Okey. Dia frozen dengan Puan Hani coklat badam ni di lokasi mana ya? Dia di mana? Subang, Kampung Subang Shah Alam. Okey, tanya. Okey, alhamdulillah dekat Kampung Subang Shah Alam. Hani? Saya jual di IG The Badam Kai. Oh, okay, you jual online and then boleh post lah ni Saya jual di IG The Badam Kayangan. Okay, cantik. The Badam Kayangan Nanti saya ziarah lah. Badam Kayangan. Okay. Right. Puan Aziz, Puan Hafsah and Teha So, you jual di mana? Di kawasan area mana? PD Seremban. Dokek yo. Okey, PD Seremban. Dekat Senawang ni Okey, thank you Puan Nasi. Right. Okey. So, alhamdulillah. Okey, pada yang participate tadi, okey, good. Saya pakai sistem agent coach dekat PD pun ada. Okey. Nanti I tengok you punya tu. Alright. So, seterusnya kita sambung balik kita punya ni sekejap sebelum kita rehat. Tengok sekejap. Okay. Seterusnya, 5 format asas untuk kita mula tulis copywriting. Maksudnya apa yang perlu ada dalam copywriting kita kita punya format kan. Pertama sekali, kita perlu ada headline. Headline yang paling bagusnya yang bertanyakan soalan, ask question. Right. Headline ni dia paling penting dalam copywriting. Sebab apa tahu? Sebab headline ni dia tentukan kita dapat tarik perhatian pelanggan dalam tempoh 3 saat je. Kita nak tarik pelanggan ni dalam tempoh 3 saat saja sebenarnya dekat kita punya copywriting Cara mudah untuk hasilkan headline adalah semudah bertanya kepada pelanggan. Sebagai contoh, ni contoh yang saya bagi. Tahun 2020 umpama mimpi ngeri, jom bangkit hadapi tahun 2021 dengan azam baru. Yang nak tambah pendapatan wajib baca. Okay? Right? So ada soalan kat situ. Tahun 2020 umpama mimpi ngeri, itu persoalan. Okay? Dan kita tulis pula, jom bangkit. Yang nak tambah pendapatan wajib baca. Sebab since kita kena pandemik COVID ni kan, kita punya punca pendapatan pada setengah orang pun ada yang tersangkut. Jadi nak tambah pendapatan wajib baca, biasanya orang akan tertarik Yang kedua tadi headline kan. Yang kedua, format yang kedua, kita ceritakan masalah pelanggan. Explain the customer's problem. Sekarang anda sudah berjaya tarik perhatian prospek tadi dekat kita punya headline. So, langkah seterusnya, kita kena mendalami atau cuba memahami masalah bakal pelanggan dengan lebih terperinci. So, yang ini dipanggil, yang kedua ni dipanggil sebagai sub-headline. Tadi tu headline kan? Sekarang dipanggil sebagai sub-headline. Sub-headline ni sebenarnya dia nak menguatkan headline yang kita hasilkan. Contoh kat sini. Mencabar betul tahun ni. Berapa ramai yang dibuang kerja atau hilang punca pendapatan disebabkan situasi sekarang. Hutang rumah, kereta, semua nak kena bayar macam biasa. Itu belum kira perbelanjaan anak-anak naik sekolah nanti. So ini dipanggil sebagai sub-headline. So yang ketiga, bila dah masuk perenggan yang ketiga ataupun yang masuk penulisan yang ketiga, kita dah kena kenalkan produk. Ini lebih kepada problem solving ataupun penyelesaian masalah. So apabila kita dah selam masalah pelanggan, dah sampai masa lah untuk kita kenalkan produk kita kepada pembaca. Jadi contoh ayat sambungan tadi tu macam ni.
Tapi nak berniaga pun kena pandai pilih produk yang sesuai. Waktu ekonomi jatuh ni, tak semua produk sesuai. Betul tak? So, you tulis terus, jangan risau. Nak kami bantu dan bimbing anda niaga produk makanan yang kalis kejatuhan ekonomi dan tinggi permintaan. Ramai ejen kami berjaya mencapai pendapatan 4 ke 5 angka sebulan dengan hanya menjual paste telur masin yang pertama di Malaysia. Okey, ini penyelesaian masalah. Orang ada masalah macam nak pilih produk apa kan? Orang kata tanya, okey, dalam keadaan macam ni kan, nak kena berniaga online bagai ni, apa produk yang sesuai yang boleh capai ramai orang sedangkan kita tak boleh nak bergerak sangat. Okey, so kat sini ialah penyelesaian masalah lah. Okey, paste telur masin. Contohlah. So yang keempat, kita buat tawaran yang tak patut dilepaskan. Dipanggil sebagai irresistible offer. Dalam copywriting ni, seterusnya kita kena buat irresistible offer. Itu format dia yang keempat. Contohnya pemberian free gift ataupun bimbingan berterusan. Contoh kat sini, dibimbing oleh founder sendiri. Contoh yang merupakan anak didik Sifu Najib Asadok. Copywriting dan bahan promosi disediakan, hanya perlu copy dan paste. Contoh macam Puan Hani. Puan Hani dia jual badam coklat dan ada sistem ejen. Dan biasanya Puan Hani dah ada lah this kind of bahan promosi apa semua untuk ejen ni guna pakai kebiasaannya. Okay, so boleh gunakan ni. Potongan dari harga asal. Kita boleh juga bagi irresistible offer dalam bentuk discount atau rewards. Kalau kita pakai ejen, capai target akan dihadiahkan barang kemas dan duit cash. Contoh pada mereka yang nak jadi ejen lah. Dan format yang penulisan yang kelima yang terakhir ialah call to action dan urgency. Okay, kita jangan lupalah perkara ini memang kita kena titik beratkan. Sebab arahan call to action tu penting sangat untuk memastikan penjualan terhasil lah. Kalau call to action tu tak jelas, pelanggan dia mudah keliru untuk buat pembayaran atau bertanya kepada anda. So, untuk meningkatkan conversion rate ataupun kadar tukaran prospek kepada pembeli, kita kena amalkan skrip urgency lah. Skrip yang merasakan pentingnya kena bertindak sekarang. Contoh, hanya 50 orang saja diperlukan sebagai ejen. Cepat daftar sekarang. Okay, ataupun sila SMS kod ejen paste telur masin 50 ke nombor phone sekian untuk nikmati diskaun sebanyak 50% ke atas stok sebelum 31 Disember. Okay, so dekat sini yang kedua ni, kita bagi contoh. Okay, siapa yang nak jadi ejen, nak buat stok, okay, kita bagi harga 50% diskaun ke atas stok. Okay, so kalau buat macam ni memang ramailah akan berlumba-lumba untuk ambil peluang ejen ni. Okay, so ni antara 5 format yang saya cakap tadi dan hasilnya akan jadi macam ni. Okay, hasil copywriting yang saya bagi contoh tadi tu, so dia akan jadi format macam ni lah. Okay, headline dia dan yang kedua sub headline tu, okay, biasanya kita boldkan, dan seterusnya perenggan ketiga, okay, macam saya cakap tadi, tapi tak nak berniaga pun kena pandai pilih produk yang sesuai, bla bla kan. Okay, yang keempat, kita bagi ni sikit, dibimbing oleh founder sendiri. Okay, dan last sekali kita ada CTA atau call to urgency. Alright, okay, inilah hasil copywriting. Okay, so ini adalah latihan ketiga. Ini memang panjang lah sebab memang nak kena buat copywriting berbentuk yang panjang ni untuk latihan. Okay, sekarang ni dah 11.19. Jadi saya nak you all cuba buat copywriting sendiri berdasarkan 5 format yang ke atas ni. Kemudian boleh hantar dekat chat kita. Tapi apa
saya bagi dalam masa rehat ni lah. Maksudnya kita rehat 10 minit. Sekarang ni dah 11.20. Okey. 10 minit dari sekarang kita rehat. Dalam rehat ni cuba brainstormkan 5 langkah di atas ni. Kalau siapa yang sempat siap dalam masa yang dia beri, boleh hantar dekat kita punya chat. Okey. Dan kita tengok sama-sama lah. Okey. Oh, Alhamdulillah dia dah hantar Okey, musim pandemik ni banyak yang terbatas pergerakan dan hilang pekerjaan. Ingin membuat pendapatan tambahan? Sila scroll di bawah. Okey. Banyak ujian yang kita lalui waktu ni, takkan nak berhutang. Bayar sewa rumah tu belum banyak keluarga lagi. Pening nak cari duit tambahan kat mana? InsyaAllah kami dapat membantu anda. Dengan pengalaman yang kami lalui sendiri, kami akan membantu anda untuk menambah kewangan anda. Banyak anak buah kami berjaya sehingga dapat mencapai apa yang mereka ingini. Okay. Alright. So, dia, so far, so good. Ini dah sampai ke, ni dah, dia punya headline dah ada. Dia punya, ni pun dah ada. Panggil apa, sub headline. Okay. Dia punya problem solution dah ada. So, sekarang ni tinggal lagi 2 yang last tu kan? Alhamdulillah. Okay. So, lagi 2 tu, yang last tu ialah urgency. Okay. Dengan call to action. Kami trusted seller, jika berminat sila hubungi kami. Banyak anak buah kami yang berjaya sehingga dapat mencapai apa yang mereka inginkan sebelum ini. Kami trusted seller, jika berminat sila hubungi kami. Okey. So, saya boleh bagi pandangan sikit untuk yang banyak anak buah kami yang berjaya sehingga dapat mencapai apa yang mereka inginkan sebelum ini. Okey. Tu okey. Okey. Alright. Nak jadi sistem agent. Okey. So, kalau kat sini lebih kepada jika berminat. Okay, jika dia punya sense of urgency, kami trusted seller, jika berminat sila hubungi kami. Dia punya sense of urgency dekat situ agak kurang sebab you tulis tu jika berminat. So, dia tak ada yang pump terus. So, kami trusted seller, hubungi kami segera. Dia segera, dia tak ada jika berminat. Kalau jika berminat ni orang, you ada if. Kan? Nak tak nak. Okay. So, dalam penulisan copywriting jenis yang tutup dengan urgency ni, you kalau boleh, jangan bagi pilihan. Dia kat situ je kena ubah sikit. Okay, yang lain tu dah cantik dah. Okay. So, yang last tu lah. Yang last tu you kena bagi terus dekat dia supaya dia terus contact you. Jangan tulis jika berminat. Jangan bagi pilihan kat situ. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih dia dan Aril working this together. Okey, untuk Puan Aziz tak apa saya okey, good, you cuba. Jika nanti dah dapat, boleh hantar dekat sini. Kalau tak sempat, boleh hantar dekat kita punya WhatsApp group. Itu tau. Jadi saya boleh komen dekat situ juga. Dan Puan Hani pun samalah. Jika dah dapat tu, we post dekat kita punya WhatsApp group tu. Okay? Alright. Thank you. So, kita patah balik ke slide. Macam ni kan? Okay, hanya 50 orang ya. Dia hanya 50 orang saja diperlukan sebagai ejen. Cepat daftar sekarang. Klik link di bawah. Dia tak ada jika-jika. Yang tu je. Okay, insyaAllah you'll be on the right track. Okay. Alright. So, sekarang ni saya akan masuk kepada contoh headline yang memukau. Tadi kan kita buat the whole format kan, lengkap headline sampai CTA. Yang ni saya nak share pula contoh headline yang memukau yang membuatkan orang terhenti
baca dan terus nak ni lah. So pertama sekali headline jenis masalah dan fear factor. Contoh kat sini bila kali terakhir anda cuci tangki air rumah anda? Adakah anda pasti air yang anda minum selamat, suci dan halal untuk seisi keluarga? Jika tidak, ia mungkin membahayakan nyawa keluarga anda. Okay, ini jenis masalah dan fear factor. Ini kalau siapa yang jual kowe, kuku, okay, this is dia punya headline yang dia orang biasa guna lah. Okay. Headline jenis manfaat. Okay. Manfaat. Okay, you boleh apply headline jenis manfaat ni untuk siapa yang jual produk makanan kan. Macam ni dia bagi contoh, formula 21 herba ini mampu menghilangkan mengantuk anda dalam masa 5 minit sahaja, meningkatkan fokus dan tenaga dan akan dapat meningkatkan kualiti kerja anda. Kalau you jual paste masakan yang segera tu kan, paste masakan makcik malas ini, okay, mampu menjimatkan masa anda sebagai okay, contohnya orang yang berkejaya dan bla bla bla. Okay, so boleh gunakan untuk produk makanan kita juga, right? Okay, termasuk dengan badam coklat tadi itulah, kari puff. Okay, boleh. Ni headline jenis manfaat. Headline jenis jaminan. Dijamin formula 21 herba ini mampu hilangkan masalah mengantuk anda. Jika tidak, kami akan pulangkan wang anda tanpa banyak soal. Ini jenis jaminan. Okay. Kalau dalam bentuk makanan kita nak bagi jaminan, boleh juga dijamin. Okay. Dijamin okay, ayam goreng ni sedap sehingga menjilat jari. Dan jika tidak, anda boleh pulangkan, anda akan dapat pulangan wang kembali. Okey, contoh. Ini headline jenis jaminan. Tapi yang jenis jaminan ni saya kalau pada kita lah untuk seller seperti yang kita maklum ni, tak digalakkan guna yang ni sebab ini jenis jaminan. You kena betul-betul solid jamin ni supaya apa yang you makan, makanan yang you buat, hasilkan ni memang mantap, sedap dan tiada basa-basi. Boleh guna jenis jaminan. Kalau tak, tak perlu. Okay. Headline jenis sentap. Okay. Headline jenis sentap ni dia mengetuk pintu emosi lah. Bila kali terakhir anda menghadiahkan sejadah untuk ibu dan ayah anda supaya mereka dapat beribadat dengan khusyuk dan berhubung dengan Maha Pencipta dalam keadaan sempurna. So yang ini dia nak jual peralatan ibadat kan, contoh macam sejadah dan sebagainya. Okay, so digunakan headline jenis sentap. Okay, yang seterusnya, anda akan terus bersedekah pada Facebook tanpa anda sedari dan jualan anda masih biasa-biasa saja. Berhenti iklan sekarang, saya tunjukkan cara yang betul dan berkesan. Okay, so ni headline jenis sentap. Okay, you boleh juga guna headline jenis sentap macam contohnya frozen. Anda beli kari puff frozen contoh je, tapi penuh dengan angin. Okey, jangan risau, kami ada kami ada jual yang lagi yang kari puff kami pasti penuh, mantap dan sedap. Contoh. So tu headline jenis sentap lah. Headline jenis urgency. Urgency ni biasanya you akan nampak jenis urgency ni kalau dalam bentuk orang buat seminar kan. Contoh kalau Dr. Azizan ke apa, biasanya dia orang gunakan headline jenis urgency. Last call, seat hampir sold out. Eja hampir bersalah kat situ, betul, hampir PIR seat hampir sold out untuk seminar roket email yang akan membantu bisnes anda melonjak sekurang-kurangnya 300%. Sangat berbaloi dan terbukti ilmu yang dikongsikan sangat berkesan untuk usahawan. Okey, ini urgency. Urgency ni you kena pandai lah main dengan perkataan dan biasanya digunakan untuk hadiri seminar-seminar lah. So dapat itu headline yang memukau tadi. So ni ialah latihan.
atau tunjuk cara, bukan letak, cara buat headline yang mampu menjual. Macam mana kita nak buat headline yang mampu menjual Okay, headline iklan yang menarik yang mampu menjual, yang mampu menangkap pelanggan dalam masa 3 saat, dia mestilah ada keunikan, spesifik, terlalu spesifik, urgency dan useful. Maksudnya iklan tu mesti, headline iklan tu mestilah unik, headline tu lebih spesifik, headline iklan tu dia memiliki kesegeraan, urgency, dan akhir sekali headline tu mestilah memiliki manfaat. Okey. Headline iklan yang unik. Nak tahu iklan kita unik atau tak, dia seharusnya berbeza daripada iklan orang lain. Dia punya headline tu. Dan dia mampu tarik individu untuk teruskan bacaan. Untuk semak sama ada headline kita tu unik atau tak, anda dapat buat dekat mesin pencarian Google lah. Kalau you type headline tu, tengok Google dah keluar banyak dah. So try to ubah sampai Google kata tak ada, you punya lah yang unik. Then you start using that. Contohlah, 7 cara menulis iklan yang baik. Kalau katakanlah you tulis cara menulis iklan yang baik. Lepas tu anda type dekat Google untuk buat analisa ringkas, dan bila you type kat Google, banyak keluar cara menulis iklan yang baik. Terlampau banyak. So you edit semula dan you letak angka 7 kat depan. 7 cara menulis iklan yang baik. Contoh Jadi bila you masuk sekali dalam Google dan tak ada orang menggunakan headline tu, so itu dianggap sebagai unik. Itu cara dia kalau nak check headline kita tu unik ke tak. Ultra specific, headline tu mestilah lebih spesifik. Kita jangan buat yang general, spesifik. Contoh yang spesifik macam ni, kita kena ada nombor 9 rahsia belajar menulis iklan Facebook dalam 1 minggu. Biasanya orang suka yang spesifik ni. Dia ada time frame dia. 9 rahsia belajar menulis iklan Facebook dalam 1 minggu. Yang kedua tulis 7 cara menjana pendapatan menggunakan YouTube. Bagaimana, yang ketiga, bagaimana cara menjaga kulit berjerawat secara rutin. Yang ketiga ni lemah sikit. You kena bagi mantap dengan letakkan berapa cara? 4 cara ataupun langkah menjaga kulit berjerawat secara rutin. Kena letak. Jangan, kalau bagaimana ni boleh tapi dia tak spesifik. Dia perkataan dia rutin tapi dia tak spesifik cara dia, teknik dia. Urgency, headline iklan yang memiliki kesegeraan. Contoh macam ada seorang rakan kat Facebook, dia naikkan iklan lelongan pakaian baru hanya dengan harga RM5. So dia punya headline tu dia tulis hari ini saja jualan paling rugi. Semua pakaian di bawah dijual hanya dengan harga RM5 sehelai. Ini bukan pakaian bandel, pakaian baru. So headline iklan yang memiliki kesegeraan. Ini contoh urgency. Dan headline yang memiliki manfaat. So headline yang memiliki manfaat seperti yang tadilah. Jika headline tu dia unik, dia spesifik, dia bersifat kesegeraan tapi dia tak mempunyai manfaat, biasanya orang tak mudah tertarik lah. Jadi kalau boleh masukkan elemen manfaat sekali. Sebab ni dapat memberikan sentikan semangat pembaca untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk kita lah, dan kita mampu mengubah mereka jadi pelanggan. Sebagai contoh kesegeraan yang unik,
Okay, macam saya bagi ayat tadi tu, hari ini jualan paling rugi, semua pakaian di bawah dijual hanya RM5 sehelai. Okay, manfaat kepada pembeli adalah membeli pakaian baru yang diingini dengan harga serendah RM5 sehelai. Jadi bila dapat manfaat ni, apa lagi kan, dia orang tak tunggulah. Okay, so itu yang kita panggil sebagai urgency. Okay, boleh dapat tak? Alright, okay. So, kita sebenarnya dah dah sampai kepada akhir slide tadi. Right? Tentang bagaimana kita masukkan headline kita supaya menjadi lebih spesifik. Dia ada 4 U itulah. Right? Okay, so setakat ni alright, Hani dah hantar. Mencabarnya tahun 2020, ayo bangkit dengan azam dan semangat baru di tahun 2021. Yang nak keluar dari masalah kewangan wajib baca, itu headline. Stresnya tahun ni, kawan-kawan ramai yang kena berhenti kerja, dah lah banyak tanggungan. Okay, dengan nak bayar sewa rumah, kereta, kredit kad, semua nak kena bayar macam biasa. Tu belum kira nak beri duit bulanan dekat mak ayah di kampung lagi. Okay, ini problemnya. Kami sedia membantu anda untuk mengatasi masalah kewangan anda. Jadi ejen The Badam Kayangan. Okay. Kami memerlukan 30 orang terawal untuk menjadi ejen kami dengan pendapatan 2 ke 3 angka sebulan. Okay. So far so good. Okay, 30 orang terawal. You dah ada kat situ 30 orang terawal. Dan jangan lupa CTA, call to action. Bagi nombor kontak Okay, macam saya bertunjuk contoh tu, bagi nombor kontak untuk 30 orang terawal tu untuk hubungi anda dengan kadar segera. Okay. Okay, tahniah Hani, tahniah dia sebabnya mencuba tadi. Okay. Puan Aziz tak apa, nanti boleh hantar dekat kita punya WhatsApp group. Okay, ada setakat ni boleh dapat boleh dapat saya punya penerangan tadi ada membantu tak? Dapat benda baru tak hari ni? Sebelum tu, pernah tak attend kelas copywriting asas sebelum ni? Ataupun apa-apa kelas berkaitan dengan copywriting? Terima kasih. Terima kasih Adik Otak. Okay, Alhamdulillah. Okay, so saya memang berharap sangat ini dapat okay, dia thank you, belum pernah okay, good. So this is just basic lah. Sebenarnya ada lagi dia ini asas. Bila you you all dah boleh buat yang asas ni, then baru kita up lagi ilmu ni. Macam tu. Pertama sekali memang kena buat yang basic ni dululah. Dan jangan lupa masukkan dalam you punya Facebook, masukkan dalam IG, ambil gambar yang menarik dan masukkan dalam you punya social media. Okay. Dan bila you dapat tulis copywriting ni, ini membantu juga untuk you tulis, masukkan dalam Makan to You punya slot, dia punya description. Kat description Makan to You dia pendek tau. Jadi you kena pandai, kena kreatif untuk buat penulisan tu yang pendek, tepat dan mantap kan, dan menusuk kalbu orang baca tu, orang terus nak grab you punya produk. Okay, so jangan lupa bila dah pandai tulis Makan to ni copywriting ni, masukkan dalam Makan to You tau, untuk unikan sekali, dan ada platform as well. Waalaikumsalam. So terima kasih semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Saya harap apa yang saya sampaikan ni tak banyak, sikit dapat memberi manfaat kepada usahawan semua. Dan saya bersyukur sangat. So you all participate in this program. Walaupun kita sikit tak ramai, tapi just pegang ni setiap benda ada permulaan, dan Makan to You baru bermula, dan insyaAllah akan jadi lagi besar daripada yang lain-lain. So, terima kasih semua.
So insyaAllah kita bertemu lagi di lain masa. Terima kasih untuk Puan Nazi, Puan Hafsah, NTH. So jangan kalau boleh aktifkan grup B4 WhatsApp. Ada apa-apa kita boleh share di situ insyaAllah. Dan dengan itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.